Okey, hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Okey, salam 25 Ramadan. Sekejap je pejalan celik dan nak habis dah Ramadan. Lepas tu nak raya, tapi jangan lupa dek, jangan raya sakan sangat. Stay safe, stay home, save life. Okey, jangan lupa basuh tangan selalu. Pesanan penaja ya. Okey, untuk kali ni bersama saya lagi, siapa lagi kalau bukan Sir Faiz dalam subjek Prinsip Perakaunan. Alright, kita masih lagi dalam tingkatan 4. Kita nak masuk bab baru hari ni sayang. Okey, kalau sebelum ni saya dah cover bab 1 pengenalan kepada perakaunan, bab 2 saya ada cover berkaitan dengan klasifikasi dan persamaan perakaunan. Lepas tu saya ada sentuh bab 3 berkaitan dokumen sumber sebagai maklumat perniagaan. Alright, so hari ni kita nak masuk bab baru, bab 4 tingkatan 4 lah. Bab 4 tingkatan 4. Okey, bab 4 tingkatan 4 kita belajar pasal apa sayang? Kita belajar pasal buku catatan pertama. Bunyi macam payah je kan? Okey, buku catatan pertama. Jangan pening-pening sayang. Alright. Buku catatan pertama ni tak susah. Dia adalah chapter yang paling simple. Paling saya cakap ni. Itu. Alright. So, pertama sekali buku catatan pertama ni adalah buku dia adalah buku pertama dalam rekod perakaunan bagi urus niaga perniagaan berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan. Okey, dalam bab 3 kita belajar pasal dokumen. Okey, daripada dokumen tu kita nak extract dia punya maklumat ke dalam jurnal ni. Okey, jurnal ni pula dia adalah untuk mengasingkan. Okey, kalau jual secara kredit dia satu side. Kalau beli secara kredit dia satu side. Kalau pulang barang satu side. Kalau kita yang pulang barang ke orang satu side. Lepas tu kalau terima duit di satu side, dia ada dia pembahagi-bahagi dia. Sekarang ni kita nak senang kerja, kita nak mudahkan kerja, so kita buatlah buku catatan pertama ataupun kita panggil dia sebagai jurnal. Alright, pertama sekali buku catatan pertama ni terbahagi kepada 3. Dia adalah jurnal. Yang kedua adalah buku tunai. Dan yang ketiga adalah buku tunai runcit. Okey, sekarang ni kita nak tengok buku catatan pertama terbahagi kepada 3, jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, apa itu jurnal? Okey, sekarang ni kita tengok jurnal digunakan untuk merekod semua urus niaga secara kredit. Semua urus niaga secara kredit. Ia terdiri daripada jurnal am dan jurnal khas. Okey, jurnal pula terbahagi lagi. Bahagi lagi. Jangan risau. Dia ada am dan khas. Okey, am ni dia satu, dia stand alone. Kalau khas ni dia terbahagi lagi, bahagi lagi. Dia ada jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Ada 6. Ui, banyaknya. Tak banyak, sikit saja. Dan sangat mudah, nanti saya akan terangkan. Okey, buku tunai. Buku tunai ni pula dia nak merekodkan duit keluar atau masuk. Dia berada sebelah debit atau kredit, itu saja. Buku tunai runcit ni dia lebih kurang macam buku tunai, tapi buku tunai ni merekodkan ada tunai dan juga ada bank. Laju bank dan laju tunai. Laju bank tu untuk memberitahu ada urus niaga secara check. Saya check bank lah kan. So kalau buku tunai runcit ni dia melibatkan amount-amount yang kecil sahaja sayang. Macam nak beli gula untuk pantry, nak beli stationery yang 2 porsi, 3 porsi, nak beli stamp yang RM1 tu. So dia guna buku tunai runcit ni. Kita akan belajar sistem panjar dekat dalam buku tunai runcit ni. Apa tu sistem panjar? So, saya akan cerita nanti. Alright, so hari ni kita nak fokus dulu pada jurnal. Okey, pertama sekali jurnal ni dia terbahagi pada 2. Ada jurnal am dan jurnal khas. Jurnal am ni dia nak merekodkan semua urus niaga. Pertama, kamu kena catat. Pertama dia adalah untuk mencatat catatan permulaan ataupun pembukaan. Dia nak catat catatan permulaan, betul? Alright. Lepas tu yang kedua dia nak catat beli atau jual secara kredit. Saya sebut lagi, beli atau jual secara kredit, aset bukan semasa. Ingat, beli atau jual aset bukan semasa, bukan barang niaga ya sayang. Alright. Yang ketiga, bila berlakunya ambilan barang niaga dan aset. Bila berlakunya ambilan barang niaga ataupun aset, okey, pun kita akan catat dekat dalam jurnal am. Sebab apa? Pemilik ambil barang niaga, pemilik ambil aset, so dia akan melibatkan jurnal am. Alright, jurnal am ni dia lebih kepada yang
nanti saya akan cerita apa pula beza dengan jena khas. Nanti kamu akan faham apa pula jena am. Okey, lepas tu bila berlakunya penambahan modal pemilik bawa masuk apa-apa ke dalam perniagaan, so dia akan melibatkan jena am. Lepas tu catatan penutupan, catatan pelarasan, pembetulan kesilapan dan realisasi. Ini semua melibatkan jena am. Okey, jena khas. Jena khas ni pula terbagi kepada 6. Pertama sekali kita ada jena jualan. Okey, jena jualan dengan jena belian ni dia lebih kurang. Nama pun dah jualan dan belian. Cuma lebih kurang yang saya cakap tu adalah jena jualan adalah bila kamu jual barang niaga secara kredit. Jual barang niaga secara kredit. Saya ulang sekali lagi, bila kamu jual barang niaga. Barang niaga adalah inventory. Kamu secara kredit, kamu akan masuk dekat dalam jena jualan. Bila kamu beli barang niaga, saya ulang lagi, bila kamu beli barang niaga ataupun inventory kamu secara kredit, kamu akan masuk jena belian. Bila kamu jual, bila berlakunya pulangan jualan, kamu akan letak dekat, okey, pulangan jualan tu pulangan barang niaga ya, pulangan barang niaga. Siapa yang pulang? Kita dah jual, orang pulang kat kita. So bila pulangan barang tu berlaku, kita akan letak dekat dalam jena pulangan jualan. Jena pulangan belian ni pula, bila kita dah beli, sekarang ni kita dah beli sesuai kredit, kan kita nak pulang. So bila pulangan belian, dia akan letak dekat dalam jena pulangan belian. Jena penerimaan tunai dengan jena pembayaran tunai ni adalah penerimaan, of course lah, duit masuk, pembayaran adalah duit keluar, settle, habis dekat situ. Ingat sayang, jena terbagi kepada 2, jena am, jena khas. Jena am untuk mencatatkan catatan permulaan, untuk mencatat beli atau jual aset bukan semasa bila berlakunya ambilan barang niaga ataupun aset, catatan penutupan, bila berlakunya pembentukan kesilapan. Ini semua melibatkan jena am. Tapi jena khas ni dia je, memang khas orang kata. Memang dia khas untuk dia saja. Memang sikit je untuk dia gitu. Sikit je. Alright. So kita ada, memang ada banyak, tapi sebenarnya setiap satu sikit je. Okey, contoh jena jualan. Jena jualan adalah untuk merekod berjualan secara kredit. Jualan apa secara kredit? Jualan barang niaga secara kredit. Okey, jena belian ni pula bila kita nak mencatat apa-apa yang kita beli barang niaga secara kredit. Alright, yang seterusnya adalah jena pulangan jualan. Bila orang pulang benda yang kita dah jual, orang tu pulang barang niaga tu, so kita akan park dia under jena pulangan jualan. Bila berlakunya kita yang beli, sekarang kita nak pulang, jena pulangan belian. Kita dah beli, kita nak pulang barang niaga tu, so dia masuk jena pulangan belian. Dan bila berlakunya penerimaan duit, jena penerimaan tunai dan jena pembayaran tunai untuk bila kamu bayar duit. Alright. Kalau selalunya jena penerimaan tunai dengan jena pembayaran tunai ni dia stand alone, dia asing-asing. Penerimaan dia yang terima saja, dia letak satu side. Kalau pembayaran dia satu geng dia. Penerimaan satu geng dia. Ini dekat jena khas Bila kita masuk dekat buku tunai, dia nak sekalikan. Dia nak sekalikan. Selalunya kita akan buat jena am, jena jualan, jena belian, jena pulangan jualan dengan jena pulangan belian. Lepas tu kita akan terus pergi kepada buku tunai. Kita jarang buat jena penerimaan dengan pembayaran tunai. Ini cuma kamu nak kena tahu saja macam mana kita nak masuk kat jena format jena penerimaan tunai dengan jena pembayaran tunai berbeza. So buku tunai punya format pun berbeza. Cuma buku tunai ni lagi menarik, dia interesting, dia dah sekalikan, dia dah cantik susun dia. Alright, gitu. Okey, buku tunai ni adalah untuk merekod semua urus niaga tunai atau bank. Bila kamu terima ataupun bayar. Kalau macam tadi jena penerimaan tunai dengan pembayaran kamu asing-asing. Penerimaan satu, pembayaran satu. Sama juga jualan satu geng, jena belian satu geng, jena pulangan satu geng, jena pembelian satu geng. Okey, tapi untuk buku tunai ni dia nak compile ini dua ni. Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sorry, maafkan saya. Astaghfirullahalazim. Alright. Astaghfirullahalazim. Alright. So sekarang ingat, buku tunai adalah untuk merekod penerimaan dan pembayaran secara tunai ataupun cek. Okey. Pertama sekali kita kena tahu dia punya format. Okey, buku tunai selalunya dia berbentuk T. Lepas tu kita ada belah debit dan belah kredit. Of course lah belah debit ni yang dapat, K ni kredit keluar. Sebab nama pun dah tunai. Tunai adalah klasifikasinya aset. Aset bertambah belah debit, aset berkurang belah kredit. Of course debit tambah, kredit kurang. Debit dapat, kredit keluar. Habis cerita. Itu buku tunai. Okey, lepas tu kita tengok apa-apa yang duit masuk kita akan letak belah debit, apa-apa yang duit keluar kita akan letak belah kredit. Itu sahaja sayang, tak susah. Okey, saya akan tunjuk further nanti untuk next video. Alright, so sekarang kita tengok buku tunai runcit. Ini yang orang selalu macam buku tunai runcit susah. Tak susah. Don't worry, alright. Okey.
Okey, buku tunar runcit ni sorry. Alright, buku tunar runcit ni dia merupakan buku tunar runcit digunakan untuk merekod pembayaran pembelajar kecil. Macam saya cakap tadi lah, dia merekodkan benda-benda kecil. Contoh belanja pos, kita nak beli stamp RM1. Stamp tak pakai kertas, pakai dulu sampai tu. Itu dah stamp. 2 poster, 3 poster RM1 dan sebagainya. So kita beli benda-benda yang mau kecil, kita sebenarnya pakai buku tunar runcit. Dan buku tunar runcit ni menggunakan sistem panja. Sistem panja tu apa dia? Sistem panja, okey, saya baca apa yang ditulis. Sistem panja ialah sistem di mana jumlah wang pada awal bulan atau awal tempoh perakaunan akan dikembalikan pada akhir bulan atau akhir tempoh perakaunan walaupun ia sudah dibelanjakan sepanjang bulan atau tempoh perakaunan. Setiap bulan atau tempoh perakaunan nilai wangnya adalah sama. Panjang kan? Sekarang saya cerita apa itu sistem panja. Sistem panja ni simple saja. Sistem panja tu adalah kalau baki awal kamu punya buku tunar runcit tu adalah 100, kamu dah belanja sebanyak RM70, so baki ada RM30 dalam buku tunar runcit tu, betul? Okey, sekarang ni macam mana kita nak kembalikan dia daripada RM30 tu jadi 100? Kena tambah balik 70, betul? Ambil balik duit, letak balik 70, so baki awal dia akan jadi 100 balik untuk bulan seterusnya. Itu dah sistem panja. Habis itu. Belajar account sangat simple, jangan pening-peningkan kepala. Tak faham, tanya saya. Alright? Okey, pertama sekali tadi kita belajar pasal journal, betul? Journal ada dua, betul? Ada journal am dengan journal khas, kan? Journal am dia memang stand alone, journal khas. Journal khas pula terbahagi lagi kepada berapa? Ada 6, betul? Okey, sekarang kita pergi tengok dulu journal am. Journal am dia punya format adalah kamu perlu ada tarikh first kali. Lepas tu kamu perlu ada butir. Lepas tu kamu perlu ada folio, nombor dokumen, dan kamu perlu ada, sekejap saya pandang dulu, debit dan kredit. Banyak ke? Tak banyak. Ini kamu abaikan saja. Selanjutnya dia akan minta tarikh, butir, debit, kredit. Habis cerita. Dalam journal am ada tarikh, butir, debit, kredit. Tarikh, butir, debit, kredit. Dekat dalam journal am sahaja yang ada debit, kredit. Tarikh, of course lah, semua benda yang nak perlukan tarikh kan. Daripada dokumen tu kamu nak extract dia punya tu keluar, masuk ke dalam journal, kamu perlu ada tarikh. Daripada mana nak dapat tarikh? Daripada dokumen. Okey, lepas tu butir. Butir ni adalah nama-nama yang perlu kita masukkan. Alright. Lepas tu debit dan kredit. Contoh catatan permulaan. Pemilik membawa masuk kereta ataupun pemilik membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. Contoh pertama sekali adalah $1,000. Contoh saya tunjuk contoh 2020. Okey. Pemilik bawa masuk kereta dia. So kita tahu kenderaan, dan bila pemilik bawa masuk dia punya barang sendiri, kita panggil modal. Okey, sekarang ni sayang, bila kenderaan dia bertambah ke berkurang? Bertambah mana-mana debit. Betul, aset. Kenderaan adalah aset bertambah mana-mana debit. Sekarang ni modal. Modal kita bertambah ke berkurang? Bertambah juga. So modal bertambah mana? Adalah kredit. Guna balik konsep dalam bab duit saya share tu, jangan lupa. Okey. Itu adalah format untuk journal am. Sekarang ni kita tengok contoh pula format untuk journal khas. Journal khas tadi banyak kan? Okey, sekarang kita tengok dulu yang 4 ni. Journal jualan, journal belian, journal pulangan jualan, journal pulangan belian. Journal ni 4 serangkai ni dia sama format dia. Pertama sekali kamu pula ada tarikh, yang kedua butir, yang ketiga jumlah. Saya simplifykan saja, sangat simple. Tarikh of course lah kamu ambil daripada dokumen. Butir, nama ABT ataupun ABB. Kalau jualan, kamu jual saya kredit, so kamu belum terima lagi ABT, nama dia siapa? ZZ, KK dan sebagainya. Kalau jenis belian, kamu pula yang beli, so kamu beli, kamu belum bayar, so melibatkan akaun belum bayar, so isi nama dia siapa. Format dia sama, tarikh, butir, jumlah. Siapa butir ni nak tak siapa? Nama ABT ataupun ABB tu. Jumlah berapa? Jumlah ada dekat dalam dokumen tu. Jangan lebih cerita. Ambil balik dekat dalam dokumen tu. Berapa dalam dokumen tu? Berapa yang selepas tolak dengan diskaun niaga. Selanjutnya jenis belian dengan jenis jualan ni kita melibatkan invoice sebab kredit barang niaga. Alright. Okey, sekarang jenis pulangan belian dengan jenis pulangan jualan. Format dia pun sama, tarikh, butir, jumlah. Tarikh, butir, jumlah. Jangan lupa tu. Jenis jualan, jenis belian, jenis pulangan jualan, jenis pulangan belian, dia punya format dia sama. Kamu ada tarikh, butir, jumlah. Okey, saya nak tanya, untuk pulangan belian dengan pulangan jualan dia ada nama yang lain. Kalau kamu tahulah. Okey, untuk pengetahuan kamu, untuk jenis pulangan jualan ataupun pulangan jualan, nama lain dia adalah pulangan masuk.
Pulangan belian pula kita panggil pulangan keluar. Okey, kenapa saya terangkan Okey, sekarang ni logik, saya bagi tahu logik akan pulangan jualan. Orang pulang jual yang kamu dah jual, orang pulang yang kamu dah jual. Sekarang ni kamu jual, barang kamu keluar, betul? Sekarang ni orang pulang balik barang kamu. So pulangan tu kita panggil pulangan masuk. Okey. Lepas tu kita tengok pula pulangan belian. Kamu dah beli barang masuk, sekarang ni kamu nak pulang balik sebab barang tu rosak. Kamu pulang. So barang tu keluar. So kita panggil pulangan keluar. So tiba-tiba kalau jenis pulangan masuk, jenis pulangan keluar, apa benda tu? Jangan pada pening. Dia sebenarnya adalah jenis jualan dengan jenis belian. Sama saja. Okey, itu adalah format dia. Okey, lepas tu kita ada cerita pasal jenis penerimaan dengan jenis pembayaran tunai, betul? Ni saya tunjuk format saja macam mana nak buat. Okey. Tadi 4 serangkai dah. Lepas tu ada lagi 2 tertinggal. Jenis penerimaan dengan jenis pembayaran. Okey, yang ini pun simple. Kamu perlu buat je straight line. Okey, macam biasalah, tarikh, butir, debit, kredit. Debit, kredit kita. Sorry, tunai, bank. Lepas tu diskaun diberi, ABT, jualan. Ni banyak sikit, lain-lain account. Okey, ini simple saja. Sebenarnya ini semua kita akan simplifykan dekat dalam buku tunai. Tak pening kepala. Okey, sekarang ni buku tunai debit, bank debit. Lepas tu bila ini adalah penerimaan. Bila debit dia adalah terima, jenis penerimaan tunai. Bila dia kredit, jenis pembayaran tunai. So sama saja, yang lain semua sama. Cuma diskaun diberi ni jadi diskaun diterima, ABB jadi ABT, jualan jadi belian. Itu sahaja. Tak payah pening lah, tak payah pening. Tapi selalunya jenis penerimaan dengan pembayaran ni tak banyak, tak selalu keluar. Jangan pening-pening kepala. Okey, sekarang kita tengok buku tunai. Buku tunai tadi saya cakap, okey, tadi dah habis. Sekarang kita tengok buku tunai. Buku tunai saya cakap tadi dia bentuk T, dia ada tarikh, butir. Oh, dia banyak juga sebenarnya. Okey, tak apalah, kamu ambil tarikh, butir, lepas tu kita ada diskaun. Kalau belah debit, bila di mana belah debit, kita kena tahu diskaun apa. Okey, pertama sekali kamu tahu debit adalah kamu terima duit. Oh, kenapa kamu terima duit? Sebab orang bayar hutang. So kamu bagi diskaun ke kamu terima diskaun? Kamu bagi diskaun. So diskaun diberi. Bank tunai. Sama juga sebelah sini, tarikh, butir, diskaun lah. Kalau sana diberi, sini diterima lah. Sama juga. Bank tunai. Habis cerita. Ini adalah format buku tunai. So kita tahu yang belah debit ni adalah duit bertambah, yang belah kredit adalah duit berkurang. K keluar, D dapat. Ataupun kita balik kepada buku tunai. Tunai ni adalah aset. Aset bertambah belah mana? Bertambah belah debit. Aset tambah debit, aset tolak kredit. Jangan lupa buat dua tu. Itu saja. Buku tunai runcit ni yang macam pening-pening kepala sayang. Okey, buku tunai runcit sangat simple. Okey, sekarang ni kamu tengok dia ada tarikh, butir, lepas tu dia ada folio, nombor voucher. Okey, folio dengan nombor voucher selalunya kamu kena abaikan saja, jangan risau. Lepas tu dia ada penerimaan, dia ada pembayaran, debit, kredit. Lepas tu dia ada analisis bayaran. Apa yang kamu bayar untuk bulan itu? Selalunya untuk pos, tambang, ada tulis, belanja am. Itu saja. Folio ni pun tak apa, abaikan je. Dia pelbagai. Dan dekat butir tu kita bagi tahu. Okey, kalau bank, bank ni adalah baki awal dia masuk. Lepas tu stamp, stamp masuk bawah pos. Tambang bawah tambang. Dakwat masuk bawah alat tulis. Kalau telegram, telegram adalah belanja pembaiki pejabat, membaiki pun masuk bawah belanja Okey, lepas tu pinjaman, pekerja pinjam duit, so dia letak kat pelbagai. Lepas tu nampak kamu ni, dia ada baki awal dia ada RM50. Lepas tu dia dah pakai sebanyak RM32, ada baki RM18. So make sure untuk bulan seterusnya dia nak balik RM50 tu, so kena tambah balik berapa? RM32. So RM32 tu dia berada sebelah debit, nampak tak? Okey, itu sahaja untuk kali ni. Setakat ni jelas tak? Itu sahaja untuk jurnal. Jurnal tak susah, jangan pening kepala. Alright, so see you untuk next video. Jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.